Kita akan berdiskusi tentang suatu topik yang amat menyengatlah kata. Menyengat. Amat menyengatlah topik ini. Ini sengatan dia jangan main-main. Ini berkenaan dengan ubur-ubur api biru yang tadi Nas tunjukkan Nas. Ini awak punya ternakan ke tidak kan? Kalau saya boleh ternak benda ni janganlah kita ternak kat rumah ya. Jangan ya beracun. Kalau kita jumpa di pesisiran pantai kalau dia terdampar tu walaupun dia tak bergerak tapi sengatan-sengatan dia tu sesungut dia ni tetap menyengat. Itu yang bahayanya. Portugese manowar ataupun ubur-ubur api biru ini. Ya, okey. Kita nak lebih faham berkenaan dengan ubur. Kita tahu, kita sudah maklum bahawa ubur-ubur memang jenis haiwan di lautan ni memang dia ada racunnya. Tapi kita nak lebih faham sebab banyak jenis kan, banyak spesies. Betul. Kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini dari Terengganu. Boleh perkenalkan Nas? Dipersilakan Profesor Madya Dr. Roswati Muhammad Amir, pensyarah dan penyelidik biologi marin, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Dr. Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik macam sejabat bunga. Wai. Tapi yang paling penting. Kat sini walaupun Berim dia ada tapak ni. Tapak Sulaiman dia nampak. Tu nampak tak? Bukan ni je lah, bukan ubur-ubur. Bukan ubur-ubur. Okey, ini mungkin kita boleh bercakap dulu berkenaan dengan pemahaman kan. Apa sebenarnya kenapa dipanggilnya ubur-ubur api biru? Okey, kalau melihat kepada tajuk sebenarnya bagi kita mungkin start dengan sedikit pengenalan. Ubur-ubur biru sebenarnya secara general kalau kita sebut ubur-ubur biru terdapat beberapa spesies yang pernah direkodkan terdampar ataupun berada di perairan pantai kita dengan klasifikasi warna biru dengan warna inilah dan namun Phaisella phaesalis ataupun dikenali sebagai Portugese manowar adalah antara yang paling banyak sekali terdampar di negeri pantai timur semenanjung Malaysia lah. Di pantai barat tak ada ya? Ya, sepanjang rekod spesies ini dilihat terdampar di pantai timur bermula tahun 2013 sehingga sekarang. Dan dia berlaku setiap tahun. Bermula daripada Januari hingga Mac. Itu adalah jangkaan spesies ini tiba ataupun mendarat di pantai-pantai negeri Pantai Timur Pantai Timur. Di Kelantan, Terengganu, Pahang daripada dan Johor. Dan paling banyak sekali sebenarnya di Terengganu. Terengganu. Ya, dan baru-baru ni kita dapat maklumatlah dia mendarat di Kelantan, Pantai Irama. Sebelum ni pun kalau kita tengok spesies yang paling banyak adalah pada tahun 2020. So banyak faktor sebenarnya juga yang mempengaruhi turun naik spesies ini mendarat di Pantai Timur lah. Mungkin kalau kita share sikit kenapa dipanggil Portugese manowar ni kan, sebab kita nampak secara general spesies ini berwarna biru. Okey. Dalam bahasa dipanggil juga ubur-ubur api. Ubur-ubur api. Kalau kita cakap ubur-ubur api, saya tengah tengok dia tadi di mana api dia. Apinya di sengatannya tu. Sengat dia terasa macam bahan api. Dia lebih kurang macam bila kita bunyi macam pop lah. Bila kita kena tu. Itu yang saya dengar. Dia melepuh macam tu lah nanti. Dia bukan, dia macam mungkin dia meletup macam tu lah. Okey. Dia akan keluarkan blister ya. So kalau kena tu mungkin ada banyaklah kesan yang kita mungkin akan rasa. Kebanyakannya report adalah mengatakan spesies ini kalau terkena di badan kita, kajian menunjukkan spesies ni sebenarnya sel-sel sengatan yang terkena itu hanya 1% sahaja yang disalurkan ataupun dikeluarkan toksin itu. Hanya 1%? Ya, daripada keseluruhan sel yang sengatan itu. Yang lain tu masih lagi tidak terusik. Okey, yang lain tu masih tidak terusik. Jadi sebab tu pentingnya rawatan awal supaya kita tidak tersalahgunalah rawatan-rawatan yang mungkin menggalakkan lagi dia punya penyaluran toksin, pengeluaran toksin. Doktor, saya ada soalan. Saya ada soalan yang penting juga ya. Kerana banyak yang kita dengar terutama daripada mereka yang ahli-ahli Islam ni kan, ada keluarkan mitos bahawa kalau kena sengat daripada ubur-ubur, kita gunakan air kencing, kita kencingkan saja. Adakah ini benar atau hancing? Okey, penggunaan air kencing ini salah satu kebiasaannya orang gunalah. Mungkin alternatif terakhir dah tak ada mungkin alat-alat ataupun dalam laut kan.
Jadi itu adalah mungkin alternatif terakhir yang diorang guna untuk mengurangkan rasa. Tapi sebenarnya penting kita tahu spesies apa yang kita kena sengatan. Sebab setiap spesies ni berbeza. Okey, setiap spesies ni berbeza. Macam Portugis Man of War ini, kita lihat penggunaan air kencing, alkohol, air laut dan juga mungkin ada yang menggunakan dia sebab mungkin rasa sakit, dia akan kuis keluar. Jadi itu adalah antara rawatan ataupun metod yang menggalakkan lagi lah pengeluaran. Jadi sebenarnya rawatan awal ni kita bertujuan untuk mematikan atau mengurangkan ataupun menetralkan protein dari toksin itu sendiri. Jadi penggunaan cuka, mungkin pernah dengar juga penggunaan cuka sebelum ni digunakan juga, tetapi sebenarnya bagi Portugis Man of War, penggunaan cuka ada juga disarankan selama 30 saat. Oh, tak boleh. Tetapi sebenarnya ada percanggahan lah. Ada yang kata memberi kesan yang positif, namun di tempat lain sebaliknya. Jadi bagi saya penggunaan cuka itu adalah berbeza mengikut individu itu sendiri. Jadi saranan biasa yang melalui kajian menunjukkan bahawa penggunaan air suam yang konsisten, penggunaan air suam yang konsisten 45 degree Celsius selama 20 minit. Jadi bukan yang awal-awal tu kan biasa air suam kita ambil panas 45, bukan bila kita tuang tu dia akan lama-lama jadi sejuk kan. Itu tidak efisien lah. Jadi daripada kajian menunjukkan 45 degree Celsius selama 20 minit adalah salah satu cara yang efisien untuk mematikan atau mengurangkan lah, mengelakkan daripada toksin tu merebak. Penggunaan ice pack juga boleh digunakan, tapi kurang efisien. Saya ada satu soalan. Sekiranya lah sekarang kita situasi dia adalah kita dengan anak-anak ni. Betul. Tepi pantai ni, doktor. Tiba-tiba anak kita memang warna biru kan, kadang-kadang budak-budak ni cantik terpegang. Jadi bagaimana, apa saran doktor untuk langkah cepat sebenarnya, dan nak tahu juga tempoh mungkin kesannya kan berapa lama, sebab kita takut juga kalau dekat pantai tu kan. Okey, bagi saya adalah kalau kita nampak, sebenarnya kalau jalan di tepi pantai, dia saiznya bersaiz kecil. Kadang-kadang kita tak nampak sebab dia nampak bersama juga dengan serpihan-serpihan sampah di sebalik-sebalik pasir. Jadi kalau betul-betul kita tahu dan nampak, memang kita boleh jelas membezakan itu adalah Portugis Man of War. Jika tidak, memang agak sukar. Jadi sebaiknya kalau kita tahu itu adalah Portugis Man of War, elakkan daripada memegang, menyentuh. Sebab walaupun dia telah mati, spesies ini masih lagi mempunyai sel sengatan yang berbahaya itulah. Dia dah mati pun dia sengat orang ya. Sel mati pun masih ada. Jadi untuk kita saranan untuk penonton-penonton di luar sana yang mungkin ada plan untuk bercuti di pesisir pantai, paling senanglah kalau kita nampak benda yang nampak macam agar-agar tu jangan sentuh. Boleh tak doktor? Boleh. Tapi sebenarnya kita boleh nampak daripada perbezaan warna dia lah. Cuma kalau kita lihat mungkin saya nak sentuh sikitlah berkenaan dengan fakta. Fakta berkenaan dengan Portugis Man of War ni. Mungkin orang selalu panggil dia obo-obo. Tapi sebenarnya dia bukan obo-obo. Dia bukan obo-obo? Ya, dia bukan obo-obo. Dia apa? Dia alien. Dia bukan obo-obo. Sebenarnya dia berada bawah satu cabang filem yang sama sahaja. Kita panggil Cnidaria. Di bawah cabang Cnidaria itu ada dia ada Scyphozoa, iaitu ubur-ubur true jellyfish. True jellyfish kita panggil ubur-ubur sebenar. Ini true jellyfish lah, ubur-ubur sebenar Yang Scyphozoa itu dipanggil ubur-ubur true jellyfish lah, ubur-ubur sebenar. Dia boleh berenang. So hydrozoa yang apa yang kita nampak keduanya adalah cubozoa. Kalau Scyphozoa bentuk dia ni biasanya saiz lebih besar. Kan? Dia lebih besar. Ada yang direkodkan lebih besar daripada manusia dan warna dia pun pelbagai, termasuk warna biru. Tapi yang pentingnya kita nak tahu kenapa dia sampai Januari hingga Mac dengan tiba-tiba banyak macam tu. Apakah faktor-faktor macam tu? Spesies ni dia adalah Pleuston. Pleuston yang mana perbezaan dia antara dengan Scyphozoa dan Cubozoa tadi itu, dia
terbentuk daripada gabungan beberapa zooid. Kita panggil dia sifonofor. So dia macam Lego lah, kita cantum-cantum jadi satu. Ya, jadi lebih besar dan besar. Dan function dia kalau kita tengok di bahagian atas tu adalah untuk apungan. Okey, itu dia tujuan dia untuk berlayar lah. Okey, dan ditiup angin. Bawah tu tentacle, satu lagi zooid. Keduanya ada bahagian untuk pemakan. So ini dan binatang juga yang lain, atas ni binatang dia yang lain. Dia bergabung zooid lah kita panggil. Dia bergabung jadi satu bentuk teamwork. Yes, teamwork. Ya, dia bergabung membentuk satu pasukan. Dia mesti bergantung antara satu sama lain. Jadi apa yang kita nampak dekat sini ni dia seekor sahaja. Ya, so kalau kita nampak kat atas tu, kenapa dia banyak terdampar? Sebab kalau bezakan dengan Cubozoa dan Scyphozoa tadi tu, spesies tu boleh berenang di dalam water, di dalam kolam air. Mereka tak boleh berenang. Tapi ini spesies ini dia tidak boleh berenang. Dia bergantung kepada tiupan angin. Dia bergantung kepada tiupan angin. Patutlah dia sampai Januari hingga Mac dia ikut arus laut. Tapi kita tengok pada waktu terutama di waktu monsun. Waktu monsun tu adalah salah satu faktor yang membawa lebih cepat spesies ini terdampar di pantai lah. Dia faktor angin dan juga arus. Dan kita lihat juga mungkin ada tempias ribut jelawat tempoh hari yang mana mungkin membawa lebih cepat spesies ini terdampar di pantai. Itu yang dia muncul pada bulan Disember, bukan dari Januari. Biasanya Januari, Mac lah kita nampak lah. Banyak yang kita belajar pada betul lah. hari. Menarik. Kita sebagai ibu pun sedikit sebanyak ada juga ilmu ini sebab kita tahu kan nanti kan nak bawa anak ke pantai dan sebagainya. Tapi kalau boleh, kalau misalnya masih anak kita tu terkena dan sebagainya kan, ambil gambar dulu. Kan, ambil gambar dulu. Kan? Sebenarnya penting kita kalau kita mungkin yang orang awam, biasanya kita kadang-kadang kita sebagai yang berada di universiti yang bekerja dalam bidang ini pun sebenarnya kita tahu kehadiran spesies ni. Kecuali kita dapat pun, saya dapat tahu maklumat ni pun daripada maklumat orang awam dan ini pun daripada staf UMT sendiri. Dan jika disebarkan mungkin satu peringatan kepada orang ramai untuk berjaga-jagalah sebenarnya kepada pengunjung. Berjaga-jaga, berwaspada dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Roswati Muhammad Amin di atas penjelasan tentang Portugese Man O' War ini ataupun ubur-ubur api biru. Dia tak ada api kat sana tapi sengat dia macam terkena api lah sampai boleh melecur-melecur begitu. Baik.